السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan kes mahkamah berkaitan dengan penggunaan nama Allah. Apakah tugas kita dan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, penting ialah kita perlu mengenali musuh. Kita perlu mengenali masalah. Kita perlu tahu, berkenalan dengan penyakit. Maka barulah kita boleh mengetahui apakah yang sepatutnya kita lakukan. Kalau tuan-tuan tak kenal pun dadah, kan, anak bawa masuk dalam rumah pun kita biar je, sebab kita tak tahu dadah tu bentuk macam mana. Saya ingat masa saya mula-mula sampai di England, tuan-tuan, bau arak. Padahal kita masa duduk ulang-alik Shah Alam ke Subang Jaya selalu duduk melintas kilang arak. Dah boleh cam lah bau. Dia punya asap dia punya apa yang dia bebaskan itu kita boleh bau. Tapi bau arak daripada botol tu saya tak pernah tahu. Sehinggalah saya masuk dalam satu kenderaan itu, dia ada bau masam, manis, apa semua tu, dia bau semacam macam tu. Saya kata bau apa ni? Sebab kita tak pernah kenal yang dikatakan arak itu apa. Minum memanglah jauh sekali. Maka itu contoh mudah, tuan-tuan sekalian. Kalau anak kita, na'udzubillah, kawan ke jiran dan sebagainya, dia melakukan benda maksiat, tapi kita tak pernah kenal pun perkara maksiat itu. Jadi itu akan mengganggu tugas kita untuk membenteras kemungkaran. Kita nak benteras macam mana kalau kita tak tahu pun musuh kita siapa, kan, kita tak tahu pun tentang maksiat itu apa, maka itu adalah perkara yang akan berlaku. Maka pada malam ni saya akan perkenalkan tuan-tuan tentang kes dalam mahkamah yang mempunyai kaitan rapat dengan
dengan isu penggunaan nama Allah oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi ada dua kes lah kita baca pada malam ni supaya tuan-tuan boleh nampak dia punya jalan cerita itu. Baik, jadi saya akan berpandukan kepada majority judgment, maknanya penghakiman yang dibuat oleh majority hakim dalam memberi kemenangan ataupun kekalahan kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik, yang pertama saya akan baca kepada tuan-tuan apa ni yang dipanggil sebagai majority judgment oleh Federal Court of Malaysia, kan, Mahkamah Persekutuan Malaysia, appellate jurisdiction, iaitu bidang kuasa rayuan, iaitu kes di antara titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur sebagai applicant, sebagai pemohon dalam kes ni, titular Roman Catholic, menentang siapa dia? Dia lawan siapa? Dia lawan 9 responden. 9 responden ini yang pertamanya Menteri Dalam Negeri, yang keduanya adalah Kerajaan Malaysia, yang ketiganya Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, yang keempat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang kelima Majlis Agama Islam Negeri Melaka, yang keenam Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang ketujuh Majlis Agama Islam Negeri Kedah, yang ke-8 Malaysian Chinese Muslim Association, dan yang ke-9 akhir sekali Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Jadi ini antara pihak-pihak yang menjadi responden dalam kes ini. Baik, kes ini kes apa sebenarnya? Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, kes ini kes rayuan. Dia sebenarnya bermula di High Court, Mahkamah Tinggi, kemudian rayuan sampai ke Mahkamah Rayuan, rayu lagi sekali, mahkamah terakhirlah, mahkamah yang paling tinggi dalam negara kita, iaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi itu dia punya latar belakang kes dia. Baik, hakim dalam kes ni ramailah, kan, hakim dalam kes ni ramai. Pada masa tu Ketua Hakim Negara pada masa tu Arifin Zakaria, Raus Sharif, Zulkifli Ahmad Makinuddin, Richard Malanjum, Suryadi Halim Omar, Zainul Ali dan juga Jeffrey Tan Kok Wah. Jadi itu antara yang amat arif yang menjadi quorum ataupun panel hakim dalam kes ini. Baik. Kes ini kes apa sebenarnya? Baik. Kes ini melibatkan applicant ni, dia adalah publisher. Dia adalah publisher kepada Herald the Catholic Weekly ataupun lebih dikenali sebagai The Herald, iaitu satu kita kata majalah lah, kita kata satu penerbitan yang dikeluarkan setiap minggu, kan, on behalf of the bishops of Peninsular Malaysia, kan, bagi pihak bishops Semenanjung Malaysia. Baik. Jadi apa yang berlaku dalam kes ni, yang mana dalam kes ni The Herald itu telah pun diberikan permit penerbitan oleh Menteri melalui surat bertarikh 30 bulan 12 2008 untuk menerbitkan majalah ni ataupun keluaran ini 4 languages, iaitu dalam 4 bahasa. Yang pertamanya bahasa Melayu, yang keduanya bahasa Inggeris, yang ketiganya bahasa Tamil, dan yang keempatnya bahasa Cina. Baik. Permit itu diluluskan, diberikan kepada The Herald untuk diterbitkan dalam 4 bahasa ni. Maka permit itu kata apa? Kelulusan permohonan permit penerbitan. Dia kata sukacita dimaklumkan permohonan tuan telah diluluskan dengan bersyarat. Dia ada syarat, lulus, tapi ada syarat. Syarat dia apa dia? Yang pertamanya ialah penerbitan dalam bahasa Melayu tidak dibenarkan sehingga keputusan mahkamah berkaitan kes penggunaan kalimah Allah diputuskan. Jadi masa kes ni, permit ini diberikan, keputusan mahkamah belum ada lagi tentang kalimah Allah. Boleh ke tak boleh nak guna kalimah Allah, belum ada satu keputusan muktamad oleh mahkamah. Maka
pihak menteri yang berkenaan bila dia bagi kelulusan nak terbitkan majalah itu dalam 4 bahasa, dia kata boleh diterbitkan, tetapi syarat dia dalam bahasa Melayu, dia kata tidak dibenarkan sehingga keputusan mahkamah pasal penggunaan kalimah Allah dibuat oleh mahkamah. Selagi mahkamah tak buat keputusan, tak boleh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, penerbitan ini yang dibenarkan ini hendaklah dijual di gereja sahaja. Hendaklah dijual di gereja sahaja. Macam dulu cerita apa? Macam dulu harakah, kan, untuk ahli sahaja. Macam itulah, letaklah dekat mana-mana untuk ahli sahaja. Baik, yang ketiga, di muka surat depan majalah mestilah memaparkan bacaan ini hanya untuk penganut agama Kristian sahaja. Jadi dia punya sasaran dia, pembaca dia tak boleh kita nak jual, nak tarik orang lain, dia hanya untuk penganut agama Kristian sahaja. Jadi itu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Baik, apa yang berlaku? Diorang tak puas hati. Pihak penerbitan apa ni kita kata majalah agama Kristian ini, dia tak puas hati. Maka dia tak puas hati dan dia kata, dia tulis surat kepada menteri pada tahun 2009. Ni lama, ni cerita lama, kan. Dia tulis surat kepada menteri tahun 2009. Dia kata apa? Dia kata, we are therefore advised and verily believe that this condition constitutes a serious violation of our constitutional freedom of expression and speech. Bahasa mudahnya dia kata, dia telah dinasihatkan dan dia sesungguhnya percaya bahawa syarat yang dibuat oleh menteri itu telah menggugatlah, kita kata, telah mengancam, telah memberi prejudis, kan, kepada kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan negara. Kebebasan apa dia? Iaitu kebebasan memberikan pendapat, kebebasan bercakap. Itu contohlah, kan. Jadi ini dia kata bagi diorang syarat yang dibuat oleh menteri tadi bertentangan dengan jaminan kebebasan bersuara, jaminan kebebasan memberikan pendapat dan seumpamanya dalam negara kita. Jadi diorang tak puas hati. Maka dia kata ini telah menghalang hak rakyat dalam negara ini untuk berkomunikasi dalam national language, dalam bahasa kebangsaan. Jadi tak boleh nak berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Sebab tak boleh nak keluarkan majalah dalam bahasa kebangsaan, kan? Nak guna nama Allah tak boleh, nak guna bahasa kebangsaan untuk belajar agama Kristian tak boleh. Maka dia kata ini, dia kata in clear contravention of the spirit and intent of the National Language Act 1967. Jadi dia kata ini bertentanganlah dengan semangat Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dan dia kata bahawa ini satu benda yang tidak rasional, tidak munasabah dan bertentangan dengan undang-undang, dan dia kata ini berniat jahat, dia kata berniat tidak baik sehingga mengenakan syarat-syarat seperti ini. Maka dia kata, we therefore seek that you reconsider your decision and revoke the conditions cited in your letter under reference. Jadi dia orang minta supaya pihak menteri pertimbangkan semula keputusan itu dan membatalkan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebut dalam surat berkenaan. Jadi itu rayuan, kita kata pihak Kristian lah, rayuan oleh pihak Kristian supaya menteri pertimbangkan semula larangan tersebut dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kemudian menteri dia jawab surat tu. Menteri jawab 7/1 tahun 2009, dia jawab. Dia kata lepas dia orang pertimbangkan semula keputusan itu, menteri akhirnya bersetuju untuk mengeluarkan permit. Bolehlah, kan, boleh untuk buat untuk publication, untuk diterbitkan majalah tersebut, tetapi dia kata tertakluk kepada syarat. Masih ada syarat juga. Rayuan tadi dia orang terima, lulus, tapi masih lagi ada syarat, iaitu tidak boleh menggunakan perkataan Allah. Perkataan Allah tak boleh, kan? From using the word Allah, daripada menggunakan perkataan Allah, itu tak boleh. Jadi dia kata apa?
kelulusan permohonan permit penerbitan Herald, The Catholic Weekly. Kan? Untuk pengetahuan tuan-tuan, dia Kristian ni dia ada banyak mazhab lah. Dia ada Katolik, dia ada Protestan, dia ada Presbyterian, dia ada Orthodox, macam-macam, dia ada banyak, kan. Jadi dia orang kata dalam surat ini, pihak menteri kata dengan tajuk kelulusan permohonan permit penerbitan Herald, The Catholic Weekly, dia kata untuk makluman pihak tuan, bahagian ini telah membuat pertimbangan semula ke atas kelulusan permohonan permit penerbitan bagi penerbitan dengan tajuk di atas, dan keputusannya adalah seperti berikut. Apa keputusan dia? Yang pertamanya ialah permohonan penerbitan dalam bahasa Melayu dibenarkan. Bolehlah. Asas-asas tak boleh kan? Asas-asas tak boleh. Okey, sekarang nak terbit dalam bahasa Melayu dibenarkan. Namun demikian, penggunaan kalimah Allah adalah dilarang. Kalimah Allah tetap tak boleh digunakan dalam penerbitan agama Kristian dalam bahasa Melayu. Tetap tak boleh. Cuma menteri kata sehingga mahkamah membuat keputusan mengenai perkara tersebut. Masih ada itu jugalah, bukan kata totally tak boleh, tapi tak boleh guna sehingga mahkamah buat keputusan. Selagi mahkamah tak buat keputusan, tak boleh pakai nama Allah ataupun perkataan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menteri kata di halaman hadapan penerbitan ini tertera perkataan terhad. Kena tulis. Terhad. Yang membawa maksud penerbitan ini adalah terhad untuk edaran di gereja dan kepada penganut Kristian sahaja. Maksud dia ialah nak edar boleh, tapi edar dalam bangunan gereja sahaja. Dan untuk tatapan bacaan orang-orang yang beragama Kristian sahaja. Itu syarat-syarat yang ditetapkan. Maka dia kata, maka dengan sebab itu bolehlah, tapi kelulusan itu adalah kelulusan bersyarat. Jadi itu keputusan yang dibuat oleh kita kata oleh pihak menteri. Baik. Apa yang berlaku? Pihak Kristian dia tak puas hati. Dia kata bahawa artikel 3 clause 1 perlembagaan negara kita ni tuan-tuan, dia ada banyak fasal lah. Fasal 1, fasal 2, fasal 3, kan. Jadi fasal 1 dengan fasal 2 tu artikel 1 dengan artikel 2, perlembagaan negara kita cerita tentang nama negara kita dan juga apa dia negeri-negeri yang ada dalam negara kita. Itu fasal yang pertama. Fasal yang kedua, fasal yang ketiga, dia menyebut tentang agama negara, kan? Agama negara. Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan negara ini. Maka pihak Kristian kata Islam sebagai agama negara tidaklah memberi kuasa ataupun memberi hak kepada pihak kerajaan, khususnya menteri, untuk melarang pihak gereja daripada menggunakan perkataan Allah dalam majalah Herald, The Catholic Weekly. Dia kata walaupun Islam tu agama negara, agama persekutuan, tapi benda tu sendiri, peruntukan tu sendiri tidaklah menyebabkan dia dihalang daripada menggunakan nama Allah dalam majalah untuk orang Kristian. Jadi itu contoh, kan, yang dia orang pertikaikan. Kemudian dia kata artikel 10 perlembagaan negara memberikan constitutional rights, hak dari segi perlembagaan, iaitu kebebasan beragama, kan. Freedom to profess any religion of his or her choice. Kan kita diberi kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama kita. Maka kalau orang Islam, dia bebas, dia beri jaminan kebebasan untuk mengamalkan ajaran Islam. Tak ada siapa yang boleh halang tuan-tuan daripada melaksanakan ajaran agama tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan beragama Islam ataupun orang lain yang beragama Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Maka pihak gereja kata artikel 10 perlembagaan negara telah memberi hak dari segi perlembagaan kepada mereka untuk menggunakan perkataan Allah dalam majalah mereka.
khususnya berkaitan dengan artikel 10 Perlembagaan Negara, right to freedom of speech and expression, iaitu berkenaan dengan kebebasan bersuara. Dia kata, jadi kenapa pula tak boleh nak guna? Ini antara perkara yang mereka petikaikan. Itu artikel 10. Artikel 11 iaitu freedom of religion, kan, freedom of religion termasuklah hak untuk mentadbir hal ehwal agama sendiri, urusan agama sendiri. Jadi itu urusan orang Kristian, kenapa pula kerajaan nak halang? Ini tuan-tuan sekalian, dia punya flow of arguments lah kita kata, kan, cara dia orang hujah, kenapa dia orang tak setuju apabila kerajaan melarang. Kalau tuan-tuan perhatikan, kita orang Islam, ada tak larangan kepada orang Islam daripada mengamalkan ajaran agama? Cuba ingat betul-betul. Kita orang Islam ni. Kita orang Islam. Yang di Pertuan Agong orang Islam. Kan? Sultan kita, raja kita orang Islam. Dan negara ni majoriti menteri kita, exco dan sebagainya orang Islam. Seingat tuan-tuan lah, pernah atau tidak negara kita halang tuan-tuan daripada mengamalkan ajaran agama? Ni soalan kuis ni, siapa betul apa ni kita belanja. Ada tak halangan? Tuan-tuan, secara umumnya tak ada halangan, betul tak? Secara umumnya tak ada halangan. Kita orang Islam, kita bebas mengamalkan ajaran agama. Tapi bila tuan-tuan pergi perincian, ada halangan. Mana ada kebebasan mutlak 100%, 100%? Tak ada. Semua ada halangan. Nak pergi haji, boleh pergi haji? Boleh dan tak boleh, betul tak? Siapa yang terpilih, yang disenaraikan oleh tabung haji, dia boleh pergi haji. Sesiapa yang tidak terpilih, buat rayuan. Tabung haji berhak tak tolak rayuan tuan-tuan? Berhak tolak. Maknanya, kalau kita bercakap secara luas, ada halangan ataupun tidak? Ada halangan. Mana boleh kita ikut suka kita, asal nak pergi haji, kerajaan tak boleh halang? No, tak boleh. Kita berada dalam negara ini, kita tertakluk kepada pelbagai undang-undang. Kita tertakluk kepada pelbagai peraturan. Sama ada undang-undang negara kita, ataupun undang-undang negara yang terlibat, seperti Arab Saudi dan sebagainya. Tuan-tuan nak pergi haji, tak mau cucuk. Sebab apa? Sebab tuan-tuan pejuang anti vaksin. Contohnya. Ini semua konspirasi. Ini semua Yahudi. Saya tak mau Yahudi masuk dalam tubuh saya. Contohnya lah, kan. Boleh tak tuan-tuan pergi haji? Umrah? Tak boleh. Kena cucuk. Ada halangan tak? Ada halangan. Banyak benda tuan-tuan. Ada halangan. Bukan kata maksud kebebasan, freedom itu bebas segala-galanya. Bukan. Kita orang Islam pun tertakluk kepada pelbagai peraturan, pelbagai undang-undang, ada kuota dan sebagainya. Tuan-tuan nak pergi haji, boleh tak tuan-tuan senang-senang nak pergi melontar, nak buat apa, tak ikut arahan tabung haji? Tak boleh lah. Tabung haji duk bawa tuan-tuan, tuan-tuan kena ikut lah. Tuan-tuan ada syekh, tuan-tuan ada apa ni, muassasah dan sebagainya, tuan-tuan kena ikut lah peraturan. Mana boleh ikut saya ni, saya nak buat ibadat kerana Allah Ta'ala? Tak boleh tuan-tuan, mesti ikut authority, mesti ikut orang yang ada kuasa, supaya aman damai, tak berlaku macam-macam, kan. Saya ingat tahun saya pergi tahun 2005 tuan-tuan, berapa ramai orang, 1000 orang mati kena pijak nafas awal. Padahal dah tetap dah negara mana, bila, apa semua dah tetap. Tapi ada juga yang bawa beg, dia junjung, orang dah larang dah jangan bawa beg, dia bawa beg juga. Dia jatuh, terpijak, berapa ribu orang mati. Jadi peraturan itu, undang-undang itu dibuat untuk keselamatan kita, keharmonian kita. Bukan saja-saja buat undang-undang. Semua agama, dia ada undang-undang dia. Kita tak boleh sewenang-wenangnya, kita kata dengan alasan, ini agama saya bebas mengamalkan ajaran agama saya. Tak boleh. Yang ini yang kita kena faham, kan, tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang berlaku, pihak kita kata Herald, The Catholic Weekly, dia kata dia berhak, dia kata dijamin oleh perlembagaan negara untuk dia menguruskan
hal ehwal urusan agama dia. Baik. Masalah dia tuan-tuan sekalian kan. Masalah dia ialah kenapa mereka nak sangat guna nama Allah? Ini antara perkara yang menjadikan orang Islam rasa tidak seronok. Kita orang Islam rasa tak seronok. Kalau betul dalam New Testament, dalam Old Testament, dalam Bible yang mereka baca memang ada nama Allah, yang tu kita pun tak jadi masalah. Tetapi apabila dalam kitab suci mereka tidak ada nama Allah, kecuali yang terjemahan bahasa Arab tu cerita lain. Kan? Tapi yang kita bercakap ni terjemahan bahasa Melayu. Kan? Terjemahan bahasa Melayu. Jadi kenapa hendak digunakan nama Allah sedangkan tidak ada nama Allah sebagai nama Tuhan kepada orang Kristian? Ini yang menyebabkan majoriti orang-orang Islam dalam negara kita mulai rasa tidak senang kan dengan apa yang berlaku dalam kes ini. Baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam Bible kan, dalam Bible dia sebut contohnya, Bible dia ada dua, satu Old Testament, satu lagi New Testament. Kalau Old Testament tuan-tuan tengok the simplest form kan, bentuk yang paling simple kan, yang paling mudah untuk merujuk kepada Tuhan. Nama Tuhan ni apa dia dalam Old Testament? L tu. Itu adalah satu bentuk yang paling simple untuk kita kata nama Tuhan yang disebut dalam Old Testament. Dan tidak ada langsung kan nama Allah. Lepas tu adalah nama lain, Adonai dan sebagainya, dan lain-lain kan, Al-Shaddai dan lain-lain. Banyak, Yahweh dan lain-lain. Jadi banyak perbahasan Jehovah sebagai contoh. Dalam bentuk bahasa English kata Jehovah kan, yang mana perkataan itu terbentuk sewaktu Middle Ages kan, zaman pertengahan, yang menggabungkan huruf-huruf Latin kan, jadi ada 4 konsonan dan sebagainya. Jadi saya tak mau cerita yang tu, tetapi apa yang berlaku itu antara nama-nama Tuhan yang dikenali dalam agama mereka, yang menyebabkan orang Islam petikai. Kenapa dalam Old Testament tidak ada nama Allah, dalam New Testament tidak ada nama Allah, tengok sejarah pun langsung tidak ada nama Allah, tiba-tiba dalam berkaitan dengan apa yang berlaku di Malaysia ni mereka nak guna nama Allah. Kalau bukan kerana bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian kepada orang-orang Melayu yang beragama Islam. Ini yang jadi masalah tuan-tuan. Saya pun duk baca juga kan, pendapat macam-macam lah, pendapat pelbagai ramai tokoh, ramai agamawan, majoriti pun tak setuju diberikan menggunakan nama Allah kepada orang-orang Kristian. Tetapi ada juga di kalangan tokoh-tokoh kita, agamawan kita yang bersetuju. Dia kata tak jadi masalah kalau orang Kristian menggunakan nama Allah. Baik, saya nak sebut kepada tuan-tuan, kita tak jadi masalah kita berbeza pendapat. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, saya dapati ada sebahagian tokoh dalam negara kita ataupun agamawan ataupun pemimpin NGO tertentu dan sebagainya, dia kata tak jadi masalah sebab dia kata kita tidak terpengaruh kan dengan Bible. Baca Quran pun tak terpengaruh, dia kata orang Melayu baca Quran pun tak mau, takkanlah dia akan terpengaruh dengan Bible. Saya nak sebut kepada tuan-tuan satu perkara. Bila kita bagi pendapat, kita jangan bagi pendapat hanya berdasarkan diri kita. Kita bagi pendapat, tak boleh bagi pendapat, apatah lagi kalau kita adalah pemimpin. Kita bagi pendapat berdasarkan diri kita. Tak boleh. Kita kena bagi pendapat berdasarkan masyarakat yang kita wakili. Masyarakat yang kita naungi. Orang ramai yang kita pimpin. Itu yang kita perlu fikirkan bila kita memberikan pendapat. Tuan-tuan, di luar sana, berapa ramai orang Islam yang tak sembahyang? Berapa ramai anak-anak kita kunut pun tak boleh baca? Berapa ramai anak-anak kita ayat lazim pun tak boleh baca? Bukan tak boleh hafal, tak hafal, nak baca pun tak boleh. Kita bagi mukaddam tu kan, surah-surah pendek ayat lazim tu tak boleh baca.
Saya pernah mengajar di sebuah universiti, tuan-tuan. Budak universiti ni. Budak universiti. Budak cemerlang. Bukan budak lelaki-lelaki. Budak cemerlang. Kita ada satu pengajian, iaitu pengajian Islam. Dalam kurikulum, dalam silibus kita itu antaranya ialah membaca Quran. Panggil seorang-seorang baca Quran, tuan-tuan. Majoriti tak boleh baca walaupun ayat lazim. Lebih separuh tak boleh baca. Lepas tu kita nak kata pelajar ni dia tak akan terpengaruh dengan agama lain. Budaya kuning, tuan-tuan boleh tengok. Budaya barat, tuan-tuan boleh tengok berapa ramai anak-anak kita yang terpengaruh. Ganja, kan? Ganja. Setengah anak-anak kita, remaja kita, dia dapat ganja sikit, dia stop setakat tu. Sebahagian yang lain, dia pergi lebih jauh kepada dadah sintetik, ais dan seumpamanya. Rosak. Jadi kita tak boleh buat perbandingan sebab diri kita tidak terpengaruh. Kalau agama lain menggunakan nama Allah, lalu kita buat kesimpulan, maka rakyat semua takkan terpengaruh apabila agama lain menggunakan nama Allah. Itu cara memberikan pendapat yang salah. Tak betul, tuan-tuan sekalian, cara macam tu. Baik. Kalau kita lihat dalam kes tadi, kan? Dalam kes tadi, maka apa yang diinginkan oleh pihak Herald the Catholic Weekly, dia kata the word Allah is not exclusive to the religion of Islam. Jadi dia kata nama Allah tu, perkataan Allah tu bukan eksklusif kepada agama Islam, dia kata. Soalnya, tuan-tuan sekalian, walaupun dia kata tidak eksklusif, tapi kalau mereka menggunakan nama Allah dalam tulisan mereka, dalam majalah mereka, karangan mereka dan sebagainya, boleh jadi keliru tak? Boleh jadi keliru. Kalau kita tengok tulisan tentang agama dan ada nama Allah, berapa ramai di kalangan kita yang boleh bezakan tulisan ini tentang Islam ataupun tulisan ini tentang agama yang bukan Islam. Berapa ramai di kalangan kita yang boleh bezakan. Jadi ini antara perkara yang dipertikaikan oleh pihak Kristian. Dia kata bukan eksklusif kepada orang Islam. Baik. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, ialah dalam kes ini pihak mahkamah telah membuat keputusan, kan? Pihak mahkamah telah membuat keputusan bahawa mereka tak boleh, kan, menggunakan nama Allah, kan, di atas sebab-sebab yang telah disebut oleh pihak mahkamah. Tetapi yang menghairankan ialah apabila dalam kes yang kemudian ni, yang terbaru ni, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba mahkamah tinggi buat keputusan boleh pula. Sistem mahkamah dalam negara kita, tuan-tuan, yang kita cerita tadi, yang hakim ramai tadi, itu mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan ni mahkamah paling tinggi. Paling tinggi. Sepatutnya mahkamah lain yang lebih rendah, dia kena ikut keputusan mahkamah yang lebih tinggi. Tetapi yang baru-baru ni yang mengejutkan ramai lawyers, ramai peguam, pengamal undang-undang, tiba-tiba mahkamah tinggi dia buat keputusan boleh pula agama lain menggunakan nama Allah. Ini yang menjadi kita kata menjadi kontroversi lah, kecoh dalam negara kita berkenaan dengan kes ini. Baik, apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Iaitu pada tahun 2008, satu orang nama dia Jill Island. Nama dia Jill Island, perempuan, tahun 2008. Dia telah touchdown, dia telah mendarat lah, dia telah mendarat di LCCT di Sepang Low Cost Carrier Terminal, LCCT. Dia datang dari Jakarta. Dia orang Sarawak. Dia datang dari Jakarta, dia mendarat di LCCT Sepang. Dia bawa bersama-sama dengan dia 8 CD. Kan, dia bawa 8 CD untuk kegunaan dia sendirilah, untuk kegunaan peribadi dia.
Kastam yang bertugas pada hari itu telah menahan 8 CD berkenaan, sebab 8 CD itu ada perkataan nama Allah. Ada nama Allah. Maka perempuan tadi, dia telah diberikan notis penahanan barang-barang di bawah Seksyen 102 Akta Kastam 1967. Dan merujuk kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Bahagian Kawalan, Penerbitan dan Teks Al-Quran, Cawangan KLIA Selangor. Baik. Apa yang berlaku dalam kes ni, tuan-tuan sekalian? Dia telah bawa 8 CD, yang mana 8 CD tu dia punya tajuk dia tu semua tu ada nama Allah. Tapi CD itu berkenaan dengan Kristian. Tajuk yang pertama, cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kan, cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Tuan-tuan, tajuk macam ni, kalau bagi dekat tuan-tuan, kita tengok tajuk, kita baca dulu. Kan, baru kita tahu bahan itu sesuai dengan kita ataupun tidak, agama Islam ataupun agama lain. Tapi kalau anak-anak kita, tuan-tuan, kan, yang semayang pun tidak, yang duk ambil ais apa semua, sejauh mana mereka boleh membezakan kandungan CD yang tajuk dia cara menggunakan kunci kerajaan Allah. Itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, cara hidup dalam kerajaan Allah. Ini semua kerajaan-kerajaan Allah ni macam cerita Ayah Pin ni. Kan? Cara hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita tengok tajuk tu, nampak macam agama Islam. Yang ketiga, ibadah yang benar dalam kerajaan Allah. Kristian ni, tuan-tuan, Kristian. Bahan ni dari Indonesia. Bahan ni dari Indonesia. Indonesia ni, tuan-tuan, kalau sesiapa yang ada pengalaman pergi ke Indonesia, kena hati-hati. Kan? Indonesia, budaya dia berbeza dengan kita. Saya pernah bawa ibu saya pergi ke Medan, Brastagi apa semua tu kan, pergi melancong bawa ibu saya sampai ke satu tempat makam perkuburan apa ni, Batak. Yang duk tunggu kat depan tu pakai songkok hitam, macam haji kita pakai songkok hitam kan, ada tabung. Mak saya dia nak masuk tabung, dia kata nak sedekah, dia kata. Ibu saya, dia kata nak sedekah. Saya kata, mak, ni kubur Batak, mak. Saya kata. Dia kata, tak apalah, Batak pun Batak apa. Dia orang Islam, dia kata. Dia nak bubuh juga. Tengok kawan tu pakai songkok hitam. Saya kata, Batak ni Kristian, mak. Saya kata, Kristian. Jadi kita, di Malaysia ni, susah kita nak, saya rasa susah lah nak jumpa, kan. Kalau orang bukan Islam pakai songkok, kecuali ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, time dia ada majlis rasmi, tu cerita lain lah dengan pakaian dia itu. Tapi tuan-tuan nak jumpa orang Buddha pakai songkok hitam, tak ada di tempat kita ni, tak ada. Satu. Yang kedua, pergi makan kedai halal. Saya tanya guide tu, ni kedai halal ke? Dia kata halal. Kedai halal, dia kata halal. Kita pun makan. Mak saya dah ambil sayur, tuan-tuan, dalam bekas dia apa tu, kan, bekas tu. Saya tengok bekas tu, tuan-tuan, walaupun dia bulat, tapi belah sini ada kepala balik buaya. balik buaya ke? Ada kepala balik buaya, tuan-tuan. Patut ada ekor pusing-pusing lagu tu. Saya nak ambil sayur, tak tergamak, tuan-tuan. Mak saya makan. Saya kata, nak bagi tahu ke tak bagi tahu? Nak bagi tahu ke tak bagi tahu? Kita anak ni, kita tak tergamak tau. Sebuah salah. Tengok mak kita selera sangat makan, dah berjalan jauh, makan lapar lah. Bila balik Malaysia, saya cerita, mak saya marah kat saya. Dia kata, pasal apa biarkan dia makan sayur tu? Saya kata, sayur tak apa, mak, cuma bekas tu lah tak berapa elok. Kan? Jadi dia punya budaya dia,
Amalan dia tak sama dengan kita di Malaysia. Di Malaysia ni tuan-tuan pergi restoran, kedai halal tak ada, bekas-bekas macam tu tak ada. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan tengok, patung-patung tu, patung kecil je. Tapi dia punya pistol dia panjang macam tu. Besar pula. Faham tak pistol dia? Ni nampak ramai tak tahu ni. Pistol dia punya lah besar, orang kecil je, pistol tu besar. Kebetulan adik saya doktor, dia belajar MBBS untuk ijazah perubatan dia di Bandung. Di Bandung. Baru ni saya jumpa dia. Tanya dia, pasal apa masa abang pergi ke Medan, beras tagi semua jalan tu, kita jumpa patung dibuat pada kayu lah apa semua, ukiran tu, orang kecil. Kan? Tapi dia punya pistol dia besar daripada orang lagi. Panjang pula tu pistol dia. Saya kata lucah betul orang Indonesia. Saya katalah. Jadi adik saya, dia memang belajar di Bandung, dia tahu tentang budaya orang Indonesia. Dia kata bukan lucah abang, dia kata. Bukan lucah. Kita di Malaysia, kita tengok macam tu lucah, betul tak? Ketua Imam tak lucah, tak Imam? Kalau tak lucah, belilah satu letak dekat rumah. Bagi kita lucah, mana boleh beli macam tu. Saya tak tergamak nak beli, nak bagi hadiah kat tuan-tuan, boleh? Bagi hadiah kat imam satu, kat kawan saya satu, ni hadiah dari Medan. Tak tergamak kita. Nak letak di pejabat satu, nanti kerani tengok, apa ustaz beli tu dia ustaz. Kan? Patung kecil, dia punya pisau tu dia macam meriam. Adik saya kata di Indonesia, kan, budaya dia orang tu, itu bukan lucah. Itu melambangkan kesuburan. Melambangkan kesuburan. Budaya dia itu lambang kesuburan. Kita lucah. Bagi mereka itu bukan lucah. Jadi kita tak boleh nak tuduh main-main, oh ini tak baik dah. Itu budaya dia, kan, budaya dia. Lepas tu saya tanya adik saya kata orang perempuan tak ada pula, kan? Orang perempuan dia tak buat pula patung yang lambang kesuburan. Dia kata tak. Kesuburan ni di lambang dia tu hanya pada patung lelaki je. Dia macam tu. Kan? Jadi bila Indonesia ni tuan-tuan, dia datang ke negara kita, jadi kita jadi ada masalah. Sebab budaya yang berbeza, cara hidup berbeza, kan, amalan berbeza. Jadi bagi mereka ini, kan, Kristian di Indonesia, ibadah yang benar dalam kerajaan, metod pemuridan kerajaan Allah, pribadi yang bertumbuh dalam kerajaan Allah, hidup yang benar dalam kerajaan Allah, pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita, dan rahsia kerajaan Allah. Macam mana ni? Menyebabkan pihak kastam rampas CD ni. Sebab ini mengelirukan. Ini mengelirukan. Kita tak boleh biarkan benda ni disebarkan dalam negara kita. Jadi alasan dia orang Sarawak, dari suku Melanau. Kan, dia telah dibesarkan mengaji di sekolah kebangsaan, menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Jadi dia kata kerajaan tak boleh halang dia, kan, daripada menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi itu antara alasan yang dia berikan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian dalam kes ni, mahkamah buat satu keputusan yang mengejutkan. Mahkamah tinggi ni, mahkamah tinggi yang baru ni mengejutkan bagaimana, iaitu mahkamah tidak mengikut keputusan Mahkamah Persekutuan hak sebelum ni. Sebelum ni kata tak boleh, yang sekarang ni kata boleh. Pasal apa? Yang ni yang kita nak tahu. Pasal apa? Mahkamah kata keputusan mahkamah ni tidak melihat dari sudut teologi. Dari segi teologi kita tak bincang. Soal akidah, soal agama kita tak bincang, dia kata. Dalam kes ni mahkamah hanya melihat dari sudut punca kuasa. Bila sesuatu larangan itu dibuat, kan, sesuatu larangan itu dibuat tu berdasarkan kuasa yang mana satu. Kita nak larang orang tuan-tuan, kita kena ada kuasa, baru kita boleh larang orang. Kalau kita tak ada kuasa, larangan tu tak berguna apa-apa pun. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Zaman kita sekarang banyak dibuat gated community.
kan? Iaitu taman perumahan yang ada pengawal, yang ada pagar, berpagar. Nak masuk tak boleh, kena ada pas. Residen sahaja yang ada pas, ataupun kalau pelawat kena daftar. Dia buatlah palang lah apa semua kan, pagar, dia buat dinding, tutup, orang luar tak boleh masuk. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, katalah tuan-tuan kita kat sini Kampung Gua Syed Alwi, kan? Kampung Gua Syed Alwi, tuan-tuan dapat idea, jom kita buat guarded and gated community. Mana kampung kita ni kita naikkan pagar ataupun dinding, kan? Lepas tu kita buat pintu. Nak tanya tuan-tuan, boleh buat tak? Tuan-tuan pakat sama-sama orang kampung je. Katalah dalam kampung kita ni ada 100 keluarga, panggil semua 100 orang, semua 100 orang setuju. Kita naikkan pagar, ni semua tanah kita, jangan bagi orang luar masuk kecuali melalui pintu yang telah ditetapkan. Nanti Pak Gad akan cek tengok, security akan cek. Boleh buat? Tak boleh. Tuan-tuan kena ada kebenaran daripada kerajaan. Tuan-tuan kena berurusan dengan kerajaan, dengan pihak berkuasa. Boleh buat ke tak boleh buat? Tuan-tuan tak boleh memandai-mandai halang orang masuk kampung tuan-tuan. Tak boleh. Itu yang kita kata penting. Kita tahu tentang undang-undang, tentang punca kuasa dan sebagainya. Jadi dalam kes ni secara ringkasnya mahkamah dia buat keputusan bahawa arahan yang dikeluarkan oleh menteri bertentangan dengan 10 point solution yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab menteri dalam negeri dia larang, tak boleh guna kan nama Allah. Tetapi kerajaan Malaysia pula, kan, Perdana Menteri kerajaan Malaysia dia keluarkan surat bahawa boleh guna pula nama Allah dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka berlaku pertentangan di antara surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan satu lagi surat yang dipanggil sebagai 10 point solution. Jadi itu yang menyebabkan mahkamah dia nilai semua benda ni, dia mengatakan bahawa keputusan mahkamah bukan berdasarkan kepada perbincangan teologi, akidah, agama mana, agama ni guna nama apa Tuhan dia dan sebagainya. Dia tak bincang yang itu, tetapi yang dibincangkan adalah berdasarkan kepada larangan ini betul ataupun tidak dari segi undang-undang. Jadi itu punca dia. Walau bagaimanapun untuk pengetahuan tuan-tuan, perkara kes ini telah dibuat rayuan oleh pihak kerajaan. Kan pihak berkuasa telah buat rayuan, maka kita akan tengok nanti apa keputusan seterusnya oleh pihak mahkamah. Jadi bila kita faham suasana ni, apa yang tuan-tuan perlu tahu? Kan? Antaranya ialah tuan-tuan perlu mengetahui bahawa bagi kita orang Islam, kita mempunyai masalah untuk mengawal generasi kita. Kan? Daripada dipengaruhi oleh elemen-elemen yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebab anak-anak kita, generasi muda kita, dia mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang bukan diajar oleh agama. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu, satu masa dulu, kan, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mempengaruhi anak-anak muda kita di Sungai Petani lah, di beberapa tempat, di Kedah dan sebagainya, yang mana amalan dia ialah kencing Quran. Ini anak-anak muda kita, kan? Ataupun memakai salib yang terbalik. Kononnya benci kepada Kristian, tapi pakai salib, tapi salib itu terbalik. Sebab apa? Alasan dia benci kepada Kristian. Tapi dia pakai salib, cuma salib itu diterbalikkan. Jadi ini semua benda-benda yang secara halus mempengaruhi generasi muda kita. Tambahan pula ibu bapa yang tidak ada masa dengan anak-anak. Ibu bapa hari ini sibuk bekerja, kan? Ayah pun keluar bekerja, balik jauh malam, ibu pun keluar bekerja, balik jauh malam, tinggal anak di rumah. Anak ada kat rumah buat apa kita tidak tahu. Anak keluar rumah pergi tidur rumah siapa kita pun tak tahu.
Jadi ini antara ancaman-ancaman yang berlaku kepada generasi kita. Maka sudah tentu kita orang Islam perlu mengambil tindakan dan untuk mengawal elemen-elemen ini daripada sampai kepada generasi kita yang tak tahu apa-apa ataupun yang banyak ketinggalan dari segi amalan beragama. Dengan sebab itu kita perlu ada exposure, kan, pendedahan kepada isu-isu seperti ini. Jadi saya berhenti setakat itu. Saya buka peluang satu ataupun dua soalan kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Cuma hakim negeri dia bukan. Mereka dia tak Kristian. Berarti dia bias kepada Kristian. Baik. Wallahu a'lam. Soalan ataupun pendapat lah kita katakan. Pendapat daripada Tuan Syekh kita iaitu keputusan mahkamah ni berlaku macam tu kerana hakim tu beragama Kristian. Soalan saya, betul ke hakim tu beragama Kristian? Nak kena cek tu. Untuk pengetahuan, hakim tu perempuan beragama Islam. Hakim Mahkamah Tinggi ni yang buat keputusan ni, dia beragama Islam, dia perempuan, hakim perempuan yang beragama Islam. Jadi kita sebagai rakyat, kalau kita tak bersetuju, kita tak boleh hina hakim. Kita tak boleh memperlekehkan hakim atau mahkamah, sebab itu menyalahi undang-undang. Tuan-tuan boleh terdedah kepada kemungkinan disabitkan dengan contempt of court, menghina mahkamah. Tapi kita boleh bincang secara harmoni, secara akademik. Kita bagi pendapat kita, kenapa kita rasa hakim tu khilaf, kenapa kita rasa hakim tu silap, tak sepatutnya buat keputusan macam tu. Yang tu tak apa. Tapi kalau tuan-tuan sebut hakim tu sekular, tak boleh. Tuan-tuan kata hakim tu bodoh, tak boleh. Tuan-tuan hakim tu dipengaruhi oleh Yahudi, tak boleh. Guna istilah yang macam tu tak boleh. Tapi kalau kita kata pendapat kita hakim tu silap, sebab apa? Kita bagi alasan kita. Yang tu tak apa. Yang penting tuan-tuan bagi pendapat secara akademik, secara ada fakta, secara ilmiah. Itu boleh. Baik. Kenapa hakim membuat keputusan macam tu? Wallahu a'lam. Tetapi sebagaimana yang tuan-tuan tahu, setiap orang dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Kan, setiap orang dia dipengaruhi oleh banyak faktor ketika dia buat sesuatu keputusan. Saya bercakap ni secara umum, bukan saya tuju hakim seorang, tak. Secara umum, kita semua, saya, tuan-tuan, bila kita buat decision, kita buat keputusan untuk anak kita nak masuk sekolah, kita buat keputusan nak bagi anak kita kahwin, kita buat keputusan nak pilih kerja apa, kan? Ataupun kita sebagai hakim membicarakan kes, bila kita buat sesuatu keputusan, kebiasaannya manusia ni dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada banyak faktor. Faktor yang paling biasa, ilmu dia setakat mana. Kan? Ilmu dia, knowledge dia setakat mana. Itu biasa. Kalau hakim tu dia tidak ada ilmu tentang undang-undang Islam, dia tidak ada ilmu tentang bagaimana untuk memperkasakan Islam dalam negara kita, dia tak tahu tentang sejarah watan negara kita, latar belakang undang-undang negara kita dulu macam mana, dan dia tidak ada semangat untuk mengembalikan zaman kegemilangan undang-undang syariah zaman dahulu, zaman raja-raja Melayu dahulu, dikembalikan kepada zaman sekarang, kan? Dia ataupun dia tidak ada knowledge tentang artikel 121-1A yang diusahakan oleh almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim untuk supaya dihalang Mahkamah Sivil daripada mencampuri ataupun daripada membatalkan atau mengambil alih kes-kes, mencampuri kes-kes yang dibicarakan oleh Mahkamah Syariah. Jadi itu akan menyebabkan keputusan dia sebegitu. Kan? Jadi dia banyak faktor, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau orang tu dia seorang yang cenderung kepada secularism, ataupun dia seorang yang cenderung kepada Islam, apa-apa pun dia utamakan Islam. Jadi setiap orang dia dipengaruhi.
kan oleh apa yang ada dalam kepala dia ataupun yang ada dalam hati dia. Jadi itu. Apatah lagi kalau seseorang itu dia adalah seorang yang sangat benci kepada agama. Kan? Seorang yang sangat benci kepada agama. Saya ingat saya di England, tuan-tuan, pernah kami bincang nak beli gereja untuk kita convert jadi masjid. Jadi dalam perbincangan tu dengan kawan-kawan Arab apa semua, kita kata bahawa walaupun di England ada setengah-setengah tempat yang tak dibenarkan beli gereja convert jadi masjid, tapi dia kata kalau kita bawa ke mahkamah ada kemungkinan kita menang. Di England ni, di England. Walaupun di England ada undang-undang yang baru yang menghalang pembelian ataupun penjualan gereja kepada orang Islam untuk dijadikan sebagai masjid, tapi hakim yang ada di England, sebahagian daripada mereka sekular. Dia tak peduli Kristian ni. Gereja, nak jadi apa dekat gereja, dia tak peduli. Sebab dia sekular. Jadi itu yang berlaku di England. Sebab tu kita bila kita tengok keputusan manusia, bila manusia buat keputusan, dia ada banyak faktor lah yang mempengaruhi dirinya ketika dia membuat sesuatu keputusan. Wallahu a'lam. Ya, betul. Adakah verdict keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi berdasarkan keputusan ini, maksudnya daripada pelbagai persekutuan yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Persekutuan dengan Mahkamah Tinggi boleh, memang boleh lah, maksudnya dia buat keputusan yang neutral. Mahkamah Persekutuan dan keputusan yang lain, Mahkamah Tinggi keputusan yang lain, adakah keputusannya seperti yang last sekali yang akan dipakai ataupun on mahkamah mana yang paling tinggi yang dipakai keputusannya? Wallahu a'lam. Soalan yang pertama, valid ataupun tidak keputusan mahkamah yang terbaru ni, sebab dia bertentangan dengan mahkamah yang sebelum tu yang lebih tinggi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, semua keputusan mahkamah valid. Bila mahkamah buat keputusan, semua tu sah dan berkuat kuasa, kecuali dilakukan penggantungan pelaksanaan yang dipanggil sebagai stay of execution. Lawyer dia tahulah, nanti kalau katalah kes dia kalah, anak guam dia tak puas hati. So anak guam dia kata dia tak mau keputusan mahkamah tu dilaksanakan ke atas dia. Jadi apa yang lawyer boleh buat? Antaranya lawyer akan buat penggantungan pelaksanaan atau yang dipanggil sebagai stay of execution. Alasan apa? Tengoklah alasan apa yang kita nak buat kan. Alasan sebab kita buat rayuan ke apa ke. Baik. Tetapi selagi tidak dilakukan penggantungan pelaksanaan, stay of execution tidak dibuat, maka selama itu keputusan mahkamah tu valid, dia sah. Mana anytime boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ada kepentingan, pihak yang terlibat lah. Baik, itu satu. Yang kedua berkenaan dengan keputusan mahkamah tadi. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, mahkamah ni biasalah, mereka pun manusia. Jadi kadang-kadang keputusan tu bercanggah di antara satu sama lain. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, bahawa setiap mahkamah tu keputusan dia sah sebagaimana yang saya sebut tadi. Sebab apa? Sebab pihak-pihak yang terlibat tadi. Kan? Yang ni siapa dia? Jill Island nama dia. Jadi orang yang nama Jill Island dia menang. Kan? Walaupun kes titular apa ni yang Katolik tadi, The Herald, keputusan dia sebaliknya. Yang itu bagi pihak yang itu kes The Herald. Tapi bagi kes Jill Island dia menang. Maka dia boleh ataupun dia berhak menggunakan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi yang membicarakan kes dia, walaupun Mahkamah Persekutuan hak lebih tinggi itu buat keputusan sebaliknya. Boleh faham kan? Jadi pihak-pihak yang terlibat dia akan pakai keputusan mahkamah yang dia terlibat. Jadi dia berhak. Itu sah. Boleh. Dia boleh guna perintah tersebut. Wallahu a'lam. Ya.
Dah apa? Sebagai responden lah, dia memilih pada yang dua lagi. Dia diri di Johor, dia ajar dia sebagai ketua kan, dia belajar yang kuasa kan, dengan orang belajar kan, ajar Ibrahim itu pun ada sultan macam kan, kemudian kan Malaysia agung kan, jadi semuanya yang menguasai ini yang kepala dia ada ni lah, yang punca kuasa di mana dia orang. Contohnya kayak dulu tidak menggunakan, sekarang semua dia gunakan. Ada sama dia orang boleh gunakan. Sedangkan Ustaz kepala kuasa dia tidak menggunakan. Baik, wallahu alam. Cerita dia macam ni. Tuan Syekh kita tanya, bukankah setiap negeri ni ada raja masing-masing kan? Ada sultan. Dan kita tahu dah ada beberapa sultan ataupun raja negeri yang tertentu, contohnya Johor dan sebagainya, yang telah mengeluarkan statement kan bahawa sultan ataupun raja yang terlibat ataupun istana yang terlibat tidak membenarkan kan orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah, dan setengah-setengah negeri dia keluarkan fatwa-fatwa kan. Jadi ramailah orang petikai tentang punca kuasa dan sebagainya. Raja, adakah boleh raja perintahkan sebagai contoh? Fatwa, apakah fatwa boleh mengikat orang bukan Islam, sedangkan kita tahu fatwa hanya untuk orang Islam sahaja. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, ni kalau saya ulas ni dia jadi pukul 12 tuan-tuan. Jadi saya minta maaf kalau saya jawab ni ringkas sangat, takut tuan-tuan tak faham. Jadi saya minta maaf, saya cuba ringkaskan serengkas yang boleh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kenapa kita banyakkan fatwa kan? Keluar fatwa negeri tu, fatwa negeri ni, pasal apa? Sebabnya nanti bila peguam dia nak berhujah, antara hujah yang peguam boleh bawa kepada mahkamah ialah mendesak kepada mahkamah atau meminta kepada mahkamah untuk mengambil kira fatwa-fatwa yang berkuat kuasa di negeri-negeri yang ada. Jadi kalau semua negeri di Malaysia masing-masing ada fatwa, maknanya seluruh negeri di Malaysia kata tak boleh kan orang bukan Islam menggunakan nama Allah. Campur pula dengan statement daripada istana-istana raja-raja Melayu kita kan. Dia dalam undang-undang ni tuan-tuan, dia ada satu, kita kata satu ruang lah, senang untuk tuan-tuan faham. Satu ruang yang mana mahkamah perlu melihat ruang tersebut. Apa dia? Yang dipanggil sebagai local circumstances, kan? Local custom. Jadi bila mahkamah nak buat sesuatu keputusan, mahkamah kena mengambil kira local custom. Adat tempat tu, amalan orang tempat tu, agama dia macam mana. Mahkamah kena ambil kira. Jadi antara benda local condition, local custom yang mahkamah kena ambil kira ialah bagaimana sikap istana raja-raja Melayu, apa sikap sultan, apa fatwa negeri-negeri. Jadi itu antara sebab ataupun strategi yang digunakan oleh orang Islam dengan cara melambakkan fatwa, kan, memperbanyakkan fatwa dan juga statement dari istana untuk mengatakan bahawa orang bukan Islam tak boleh menggunakan nama Allah. Sebab bagi orang Islam, apabila penganut agama lain menggunakan nama Allah, dia akan memberi kesan negatif kepada orang Islam dan menimbulkan sangkaan buruk kepada penganut agama lain. Jadi itu antara sebab kenapa gerakan mengeluarkan statement fatwa ini, tuan-tuan boleh tengok satu persatu keluar daripada sesebuah negeri. Soalan yang mula-mula tadi berkenaan dengan keterlibatan Majlis Agama Islam negeri yang tertentu. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, saya dah sebut tadi ada beberapa majlis agama Islam yang terlibat sebagai defendant ataupun responden. Tapi ada negeri lain yang tak terlibat. Baik, pasal apa tuan-tuan? Sebab banyak sebab lah. Tapi antaranya bila kita ingin menjadi pihak-pihak dalam kes mahkamah, dia akan menimbulkan banyak perkara. Satunya soal kos. Bila masuk mahkamah, kos yang banyak terpaksa dikeluarkan. Jadi sebelum Majlis Agama Islam ataupun mana-mana pihak dia nak jadi pihak-pihak dalam sesuatu kes, antara benda yang akan ditentukan ialah sanggup ataupun tidak
untuk kita bear the cost, untuk kita membiayai, tanggung kos yang terlibat. Kalau pergi mahkamah federal, mahkamah persekutuan lagi tinggi. Kos dia lagi tinggi. Sedangkan Majlis Agama Islam, dana dia terhad sebagai contoh. Kan? Itu antara perkara yang perlu dibincangkan. Yang kedua ialah bila kita nak jadi pihak-pihak, kita kena bincang juga tentang kemungkinan menang atau kalah. Kan? Kita kena bincang juga apa yang kita akan dapat bila kalau kita jadi pihak dalam kes berkenaan. Jadi perbincangan tu panjang lebar dengan mengambil kira strategi. Kan? Dari segi strateginya baik kita terlibat sebagai pihak-pihak ataupun kita tidak terlibat sebagai pihak-pihak. Jadi itu semua yang diambil kira kan oleh semua pihak yang terlibat dalam sesuatu kes. Wallahu alam. Cukup boleh? Nanti kalau tuan-tuan minat nak tanya lagi kena buat kena buat siri lain. Jadi saya minta maaf tuan-tuan sekalian kalau ada apa yang kurang, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.